Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan untuk subjek perakawanan dan pelaporan korporat. Pensyarah Dr. Hamiza binti Muhammad Noor. Ahli kumpulan terdiri daripada saya, Rozalania binti Nasir, Sabrina Natasha, Syarani Nagarajan, Jiwa Syahana Saravanan dan juga Shoba Kumaran Pillai. Bagi tugasan yang diberi, kumpulan kami telah memilih syarikat Nestle Malaysia Berhad. Nestle Malaysia Berhad. Pertama, Nestle Malaysia Berhad adalah merupakan anak syarikat Associate Taste Product Nestle SA yang mengeluarkan, memasarkan, mengedar dan menjual produk makanan dan minuman bukan alkohol. Kedua, portfolio produk syarikat terdiri daripada mi, coklat, bijirin, aiskrim, susu cair, produk masakan, bijirin, yogurt, susu tepung, minuman dan kopi segera. Ketiga, ia memasarkan produk di bawah jenama Nescafe, Nestum, Milo, Maggi, La Cameria, Matcool, Lactokit, Non-Kit, Nespray, Omega Plus dan Drumstick. Yang keempat, syarikat yang mengendalikan kemudahan pembuatan terletak di Sarawak, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Syarikat Nestle Malaysia beribu pejabat di Petaling Jaya. Nestle Malaysia Berhad telah menjadi perintis halal dalam industri makanan dan minuman Malaysia sejak 1980-an. Nestle Malaysia kini menghasilkan lebih daripada 500 produk halal dan merupakan pengeluar halal terbesar di dunia Nestle. Daripada 180 pasaran di seluruh dunia, Nestle Malaysia diiktiraf sebagai pusat kecemerlangan halal global untuk kumpulan Nestle berkat pematuhan ketat dan pelaksanaan piawaian halal di seluruh rantaian nilai. Pengenalan awal, Nestle SA ialah sebuah syarikat makanan dan minuman transnasional Switzerland yang ditubuhkan dan beribu pejabat di Vevey, Vaud, Switzerland. Penubuhannya timbul daripada satu gabungan pada tahun 1905 antara Angelio Swiss Milk Company, sebuah syarikat susu yang ditubuhkan oleh adik-beradik Page di Cham, Switzerland pada tahun 1966. Nestle Company yang ditubuhkan pada tahun 1967 oleh Henry Nestle yang menghasilkan produk makanan bayi. Sesetengah jenama Nestle dikenali di seluruh dunia lalu menjadikannya peneraju pasaran sedunia dalam penghasilan sebilangan produk termasuk susu, coklat, konfeksi, air botol, kopi, krima, perasa makanan dan makanan haiwan. Reputasi korporat Nestle merupakan antara yang tertinggi di kalangan syarikat-syarikat besar Switzerland. Saham-saham syarikat ini disenaraikan dalam Bursa Swiss SWX. Laporan kewangan Nestle Malaysia Berhad adalah mengikuti piawaian Akta Syarikat 2016, Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia MFRS, dan selain itu, laporan kewangan disediakan berdasarkan keperluan penyenarai pasaran utama Bursa Saham Sekuriti Berhad, Kod Tabir Urus Korporat Malaysia 2021 MCCG, Panduan Tadbir Urus Korporat oleh Bursa Malaysia Berhad edisi keempat, Piawaian Pelaporan Kewangan Antarabangsa IFRS dan juga Piawaian Inisiatif Pelaporan Global GRI. Di bawah Akta Syarikat 2016, Seksyen 4-1, syarikat dianggap sebagai anak syarikat yang lain jika syarikat yang lain itu mengawal keanggotaan lembaga pengarah syarikat, mengawal lebih daripada 1/2 kuasa mengundi atau memegang lebih daripada 1/2 modal share yang dikeluarkan oleh syarikat tidak termasuk share keutamaan. Selain itu, syarikat itu adalah merupakan subsidiari mana-mana syarikat yang menjadi subsidiari kepada syarikat yang lain. Selain daripada itu, perolehan kepentingan kawalan dalam anak syarikat dan syarikat bersekutu.
Seksyen 4.1 Akta Syarikat 2016 adalah syarikat dianggap sebagai AS syarikat lain jika mengawal keanggotaan lembaga pengarah syarikat, mengawal lebih dari 1/2 kuasa mengundi atau memegang lebih dari 1/2 modal share dikeluarkan oleh syarikat, tidak termasuk share keutamaan. Syarikat itu adalah suatu subsidiari mana-mana syarikat yang menjadi subsidiari kepada subsidiari yang lain. So, yang ni adalah penggunaan MFRS dalam laporan tahunan Nestle. So, kita boleh tengok dekat sini notes to the financial statement and then summary of significant accounting policies. Lepas tu semua adalah dekat bawah tu MFRS 17 insurance contracts, amendments to MFRS 17 insurance contract, initial application of MFRS 17 and MFRS 9, and then MFRS para 5.7 adalah syarikat pelabur perlu menentukan sama ada ia adalah syarikat induk kepada syarikat yang dilabur dengan menilai sama ada ia mengawal syarikat yang dilabur itu. Mengawal bermaksud terdedah atau memiliki hak ke atas pulangan berubah dan mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi pulangan tersebut melalui kuasanya. Elemen utama dalam kawalan: kuasa terdedah atau hak ke atas pulangan yang berubah, keupayaan menggunakan kuasa. Selain daripada itu, MFRS 3/5 gabungan perniagaan diambil kira dengan menggunakan kaedah perolehan. 4 langkah dalam menggunakan kaedah perolehan adalah mengenal pasti pemerolehi, mengenal pasti tarikh perolehan, mengiktirafan aset, liability dan kepentingan bukan kawalan which is KBK. Yang akhir adalah mengiktiraf dan mengukur muhibah atau laba daripada pembelian diskaun. Lepas tu MFRS 10/22. MFRS 10 penyata kewangan disatukan mengariskan keperluan untuk penyediaan dan pembentangan penyata kewangan disatukan yang memerlukan entiti untuk menyatukan entiti yang dikawalnya. Kawalan memerlukan pendedaan atau hak kepada pulangan berubah-ubah dan keupayaan untuk mempengaruhi pulangan tersebut melalui kuasa ke atas penerimaan pelaburan. KBK telah didedahkan secara berasingan dalam PKKD sebagai sebahagian dari ekuiti, tapi diasingkan dari ekuiti pemegang saham hidup. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Syarani Nagarajan, nombor matrik A184749. Seterusnya saya akan membentangkan tentang muhibah atas gabungan. Dalam MFRS 3/1 menetapkan prinsip dan keperluan bagaimana pemeroleh. Ia juga diiktiraf dan mengukur muhibah yang diperoleh dalam kombinasi perniagaan atau keuntungan dari pembelian-belian. Seterusnya, muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan dan diukur sebagai A melebihi B, di mana A adalah agregat yang merangkumi pembayaran dibuat selalunya pada nilai saksama. Amount KBK dalam entiti yang diperoleh dan dalam keadaan perolehan berperingkat nilai saksama kepentingan yang dipegang sebelum ini pada tarikh perolehan berkenaan, dan B adalah amount bersih aset boleh kenal pasti yang diperolehi dan liability yang diambil pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Dalam laporan kewangan Nestle Intangible Asset, kita mendapati bahawa pemerolehan diiktiraf berasingan bagi muhibah daripada hasilan, dan amount muhibah bagi tahun 2022 adalah sebanyak 61.024 juta. Seterusnya saya akan membincangkan tentang rosot nilai muhibah atas gabungan. Rosot nilai adalah kerugian ataupun pengurangan manfaat ekonomi yang diperolehi daripada penggunaan aset. Ujian rosot nilai dilakukan setiap tahun ataupun lebih kerap selaras dengan keperluan MFRS 136 Impairment of Asset.
Tujuannya untuk memastikan aset dibawa dalam penyata kedudukan kewangan dalam amaun yang diwakili manfaat ekonomi yang akan diperoleh iaitu tidak melebihi amaun boleh pulih. Dalam laporan kewangan Nestle Nota 18, syarikat telah diiktiraf kerugian nilai sebanyak 1.16 juta berhubungan dengan bangunan berdasarkan jumlah aset yang boleh diperolehi semula. Seterusnya, kepentingan bukan kawalan KBK. KBK wujud apabila kepentingan syarikat Indo dan anak syarikat kurang daripada 100%. Bagi kepentingan dalam anak syarikat yang bukan dimiliki secara langsung ataupun tidak langsung oleh syarikat Indo, contohnya ia dimiliki oleh pihak luar ataupun dikenali sebagai KBK. 100% aset bersih anak syarikat akan digabungkan dengan syarikat Indo tetapi akaun KBK akan diwujudkan. Menurut MFRS 3 para 19, KBK dinilai sama ada pada nilai saksama atau satu umuan berkadaran dengan bahagian KBK dalam aset bersih anak syarikat yang dikenal pasti, iaitu Recognition of Fair Value. Menurut MFRS 3 para 22, KBK harus didedahkan secara berasingan dalam PKDD sebagai sebahagian daripada ekuiti tetapi ia diasingkan dari ekuiti pemegang saham Indo. Yang ini merupakan penyata kedudukan kewangan Nestle. Bahagian ekuiti didapati bahawa tiada amaun bagi non-controlling interest iaitu KBK. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan tentang urus niaga syarikat Indo dengan syarikat subsidiary dan syarikat bersekutu. Menurut MFRS 10 para B85D, sebuah entiti pelaburan juga boleh mengambil bahagian dalam aktiviti pelaburan berkaitan berikut, sama ada langsung atau melalui subsidiary. Sekiranya aktiviti ini adalah untuk memaksimum pulangan pelaburan daripada penerima pelaburan dan tidak mewakili aktiviti perniagaan besar berasingan. Ada dalam notes to the financial statement yang 7, investment in subsidiary. Yang seterusnya MFRS 128 para 6C, kewujudan pengaruh penting oleh entiti biasanya terbukti dalam 1. Yang para 6C, transaksi material antara entiti dan penerima pelaburannya. Bagi syarikat seterusnya, MFRS 128 para 10 di bawah kaedah equity pada dalam syarikat bersekutu atau usaha, jumlah bawahnya adalah meningkat atau turun untuk mengiktiraf bahagian pelabur keuntungan atau kerugian daripada penerima pelaburan selepas tarik perolehan. Ada dalam notes to the account nombor 8, investment in associates. Yang seterusnya, MFRS 124 para 18. Sekiranya satu entiti telah mempunyai pihak berkaitan pada tempoh yang diliputi oleh penyata kewangan, ia perlu mendedahkan jenis hubungan pihak berkaitan dengan maklumat tentang sekurang-kurangnya pendedahan perlu merangkumi amaun transaksi. Bagi MFRS 124 para 20 pula, pengeluaran jumlah yang kena dibayar kepada dan boleh diterima daripada pihak berkaitan dalam kategori yang berbeza seperti yang dihendaki dalam Perenggan 19 adalah lanjutan dari keperluan pendedahan dalam MFRS 101 pembentangkan penyata kewangan atau dalam nota. Dalam current asset bagi Nestle, trade and other receivable adalah total 445,201. Yang seterusnya, MFRS 124 para 18, sekiranya satu entiti telah mempunyai transaksi pihak berkaitan pada tempoh yang diliputi oleh penyata kewangan, ia perlu mendedahkan jenis hubungan berkaitan
dan maklumat tentang transaksi dan baki luar biasa. Sekurang-kurangnya, pendedahan perlu merangkumi amount. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Sarman Tasha binti Sami Shadesh. Nombor metrik A184747. Berikut adalah penyata pendapatan grup dan company. Keuntungan, equity, aset, keuntungan liability telah diasingkan mengikut grup dan company. Seterusnya, penyata kedudukan kewangan. Pelaburan dalam syarikat induk telah diasingkan anak syarikat dan syarikat induk. Seterusnya adalah graf syarikat Nestle. Berikut ialah kedudukan kewangan mengikut graf percentage. Kita dapat lihat tahun 2022 menunjukkan peningkatan dalam keuntungan. Profit before tax juga menunjukkan perubahan yang positif berbanding tahun sebelumnya. Total sales 2022 juga meningkat berbanding 2021. Sekian, terima kasih.